Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 1 April 2011, negara telah digemparkan dengan berita seorang pelajar tahun 1 telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar kira-kira jam 3 pagi dan terus dirawat di unit rawatan rapi ICU. Mangsa Saiful Syazani Saiful Sofidi berusia 7 tahun telah dihantar ke hospital tersebut oleh warden asrama sekolahnya iaitu Sekolah Rendah Agama Al-Furqan, Arau, Perlis. Keluarga mangsa telah dimaklumkan dan bapa kandung mangsa Saiful Sofidi Marzuki berusia 34 tahun berkata sebaik menerima maklumat mengenai kejadian yang menimpa anaknya itu, dia bergegas ke hospital dan terkejut apabila tubuh anaknya ada kesan lebam dan melecet di bahagian tangan. Dia kemudian membuat laporan kepada pihak polis mengenai kejadian yang menimpa anaknya. Sebaik menerima laporan bapa mangsa, polis menggerakkan usaha memburu suspek Hanif Muhammad Ali berusia 26 tahun merupakan seorang warden di sekolah mangsa. Mengetahui dirinya diburu oleh pihak polis, suspek menyerah diri di Balai Polis Arau dan direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Dalam soal siasat bersama pihak polis, suspek menceritakan apa yang telah berlaku pada hari kejadian. Menurut suspek, pada hari kejadian 31 Mac 2011 pukul 7 malam, dia telah memanggil mangsa ke bilik warden berkenaan kes curi duit sebanyak RM7 yang berlaku di asrama itu. Suspek telah bertanya kepada mangsa tentang kecurian wang rakannya dan mangsa mengaku berbuat demikian, terus mengurung mangsa dalam bilik berkenaan. Sehinggalah setelah 2 jam ditinggalkan, seorang lagi warden telah membuka bilik berkenaan dan mendapati mangsa terbaring di atas toto sambil menggigil. Pada mulanya, dia mengesyaki mangsa terkena sawan dan kacing gigi, lantas terus membawa mangsa ke hospital. Malangnya pada 3 April 2011, setelah 3 hari koma, mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 8.50 pagi sejak dimasukkan ke hospital berkenaan setelah mengalami pendarahan dalaman di kepala dan komplikasi jantung. Jasadnya kemudian dibedah siasat bagi mengetahui punca kematiannya. Setelah dibedah siasat, jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Tok Paduka, Kangar, Perlis. Mengikut laporan pakar patologi Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar, Kedah, punca kematian Saiful Syazani disebabkan mengalami pendarahan otak dan lemas. Leher mangsa telah ditekan oleh sesuatu benda lembut atau tumpul. Pihak polis telah melanjutkan reman terhadap suspek yang ditahan bagi membantu siasatan berhubung kematian mangsa. Sebelum itu, dia yang disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Kesesaan telah disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Hasil siasatan polis, berlaku percanggahan dengan pernyataan suspek tentang apa yang telah berlaku apabila mangsa berdua dengannya di dalam bilik tersebut. Ternyata suspek telah melakukan sesuatu ke atas mangsa sehingga mangsa dimasukkan ke dalam hospital dan koma. Pada 7 April 2011, ibu angkat mangsa berkata yang dia mahukan kes itu diselesaikan segera. Hazirah Chin berusia 38 tahun juga mahu suspek yang bertanggungjawab menyebabkan kematian anak angkatnya itu dihadapkan ke muka pengadilan secepat mungkin. Hazirah berkata pemergian Saiful Syazani amat memilukan, apatah lagi baginya anak itu sudah mereka anggap seperti keluarga dan seolah-olah anak sendiri yang tiada bezanya dengan 4 orang anak kandungnya. Mangsa tinggal bersama keluarga angkatnya di kampung Hutan Buluh, Jejawi selepas kematian ibu kandungnya Jahiyah Cik Ahmad sejak 6 tahun lalu. Dalam pada itu, polis dalam proses akhir menyiapkan kertas siasatan berhubung kes Saiful Syazani. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Superintendent Nashiria berkata kertas siasatan kes sudah siap tetapi ada beberapa pindaan yang perlu dilakukan untuk membantu memantapkan lagi kes pendakwaan. Katanya dia tidak dapat mengulas mengenainya dengan lebih terperinci kerana khawatir akan mengganggu siasatan, apatah lagi dalam keadaan kes yang dianggap kontroversi. Dia yakin pindaan ke atas kertas siasatan akan selesai dan akan menyerahkannya kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk dipertimbangkan sebelum pendakwaan dibuat.
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam menyuarakan rasa kesal dengan kematian Syaiful Syazani dan menyifatkan kejadian menimpanya adalah kejam dan tidak berperi kemanusiaan selain bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya mengikut artikel 37 Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Justeru Pengerusi Suhakam Tan Sri Hasmi Agam memohon semua pihak supaya menghormati dan mengulangi desakan terhadap kerajaan untuk menguatkuasakan Akta Kanak-Kanak 2001 dalam memastikan perlindungan dan pembangunan yang khusus dalam memastikan perkara itu tidak lagi berlaku. Pada 22 Julai 2011, Mahkamah Magistrat Kangar membenarkan kes seorang penyelia asrama yang dituduh membunuh mangsa dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Suspek yang berasal dari Perak dituduh membunuh Syaiful Syazani Saiful Sofidi di bilik warden Asrama Putera Sekolah Rendah Islam Al-Furqan, Jejawi antara 6 petang dan 12 tengah malam pada 31 Mac 2011. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Magistrat Nur Syahidah Abdul Rahim membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi selepas menerima permohonan daripada Timbalan Pendakwa Raya Nur Syazwani Muhammad Sabri. Tertuduh diwakili Peguam Muhammad Fiokri Abdul Rahman dan Zulmi Sabri. Pada 7 Mac 2012, suspek telah dijatuhkan hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah Tinggi Alor Star selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan pilihan menyebabkan kematian mangsa. Tuduhan pindaan itu dibuat selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh, namun berjaya membuktikan kes itu mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh tanpa niat. Sebelum ini tertuduh didakwa di Mahkamah Magistrat Kangar Perlis, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan ketika pertuduhan dibacakan ke atasnya. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaki Abdul Wahab yang menjatuhkan hukuman tersebut terhadap Hanif Muhammad Ali berkata hukuman berjalan daripada tarikh tertuduh ditahan pada 1 April 2011. Tertuduh mengaku melakukan perbuatan itu dan dia didakwa mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun. Muhammad Zaki semasa penghakimannya berkata hukuman dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dilakukan tertuduh dan diharap dapat menjadi pengajaran kepada sesiapa yang ada kuasa mendisiplinkan pelajar agar lebih berhati-hati serta tidak bertindak berlebihan ketika mendidik. Muhammad Zaki berkata sebagai pendidik tertuduh seharusnya perlu lebih banyak bersabar dalam menjalankan tugas tersebut. Sebelum mengakhiri penghakimannya, Muhammad Zaki turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat kerana berjaya menyelesaikan kes itu dalam masa yang singkat. Tertuduh yang memakai kemeja putih, berseluar kelabu serta berkopiah dilihat berpelukan dengan beberapa sahabatnya sambil menangis selepas penghakiman terhadapnya selesai. Tertuduh ketika merayu kepada mahkamah supaya dikenakan hukuman yang ringan, memohon maaf kepada semua yang terlibat kerana tindakannya telah menyusahkan banyak pihak. Dia yang kelihatan sebab dan menitiskan air mata juga memohon supaya mahkamah menjatuhkan hukuman yang selayaknya ke atas dirinya agar dia berpeluang untuk memperbaiki diri serta bertaubat. Namun pihak pendakwaan yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengembalikan pertuduhan asal terhadap tertuduh yang kemudian memerintahkan suspek untuk membela diri atas pertuduhan membunuh di Mahkamah Tinggi. Pada 1 Mac 2015, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Al-Ustar selepas didapati bersalah membunuh mangsa. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaki Abdul Wahab membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan dihadapi Hanif Muhammad Ali pada akhir kes pembelaan. Dalam penghakimannya, Muhammad Zaki berkata perbuatan tertuduh menekan leher mangsa sehingga menyebabkan oksigen tidak dapat dibekalkan ke otak mangsa dan menyebabkan kecederaan terhadap organ mangsa.
Sewaktu kejadian, hanya tertuduh berada bersama-sama dengan mangsa yang pada masa kejadian hanya berumur 7 tahun. Perbuatan dilakukan itu boleh menyebabkan kematian dan pihak pendakwa raya berjaya membuktikan perbuatan tertuduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati bagi sabitan membunuh. Terdahulu, Peguam Muhammad Syakir Khairi yang mewakili suspek memohon agar mahkamah mengenakan hukuman lebih ringan memandangkan anak guamnya merupakan seorang yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan pengajaran serta pembelajaran Al-Quran. Katanya tertuduh yang merupakan anak kedua daripada 4 beradik juga perlu menjaga ibu dan bapanya yang telah lanjut usia. Tertuduh yang memakai kemeja T putih berseluar kelabu serta berkopiah dilihat melambaikan tangan sambil tersenyum kepada anggota keluarganya selepas hukuman dijatuhkan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Badius Zaman Ahmad. Walau bagaimanapun, pada 2 Mac 2016, suspek terlepas daripada hukuman gantung selepas Mahkamah Rayuan Putrajaya mengurangkan pertuduhan terhadapnya daripada membunuh kepada menyebabkan kematian. Panel 3 anggota dipengerusikan Hakim Datuk Ahmadi Asnawi memutuskan bahawa terdapat merit dalam rayuan Hanif Muhammad Ali dan membenarkan rayuannya untuk mengetepikan sabitan serta hukuman mati kerana membunuh. Suspek bagaimanapun perlu menjalani hukuman penjara 20 tahun apabila mahkamah mendapati dia bersalah menyebabkan kematian Saiful Syazani atas pertuduhan pindaan mengikut Seksyen 304(a) Kanun Kesesaan. Hakim Ahmadi memerintahkan dia menjalani hukuman mulai tarikh tangkapan pada 31 Mac 2011. Di kandang tertuduh, Hanif yang memakai pakaian penjara putih merah dilihat menghela nafas lega sebaik sahaja mendengar keputusan mahkamah. Dalam keputusannya, Hakim Ahmadi berkata tiada keterangan yang menunjukkan bahawa tertuduh mempunyai niat untuk menyebabkan kecederaan kepada si mati dengan mencekik lehernya. Satu kes yang amat menyayat hati. Semoga ianya menjadi iktibar kepada kita semua supaya sentiasa mengawal perasaan marah kerana secara terang-terangnya perasaan itu didorong oleh bisikan syaitan. Lebih-lebih lagi kepada individu yang sentiasa terlibat dengan kanak-kanak. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham adik Saiful Syazani. Sekian.